Screw balik. Okey, untuk control module ni, satu kotak kita akan bagi 2 stiker QR code. Okey. So stiker tu kita nak tampal dekat tepi panel boleh ataupun nak tampal dekat PCB cover ni pun boleh. Ikut kesesuaian kita lah. Okey. Sebab stiker ni kita akan scan untuk pairing dengan kita punya handphone. Okey. Tapi dekat belakang control module tu kita dah tampal satu stiker dah siap-siap. So kalau contoh ni stiker ni lama-lama dia hilang, so kita boleh scan dekat kita punya control module lah. Okay. So kita bagi 3 stiker. 2 stiker kita boleh tampal dekat front panel tepi ni ataupun dekat PCB cover. Satu lagi dekat control module. Okay. So stiker ni adalah samalah. Okay. Itu untuk pemasangan control module. Saya rasa tak ada masalah, pemasangan ni senang je. Cuma lokasi kalau kaset wall mounted ataupun silicon seal berbeza lah, tapi konektor yang sama. Okay. So kita masuk module pairing. Okay. Okay, untuk module pairing ni tuan-tuan kena download Axon punya apps. Okay. Pergi dekat Apple Store ataupun Google Play Store, cari My Axon. Dia punya lambang macam ni. So download. So dia akan keluar macam ni lah. Dia punya screen dia. Okay. So minimum required handphone Android 5.0. Untuk Apple iOS 9 ke atas. Okay. Android minimum 5. So kalau pakai Android bawah dari 5, dia tak boleh pakailah. Okay. So bila kita dah download, dia akan keluar macam ni, kita kena sign in. Okay. Untuk sign in, email tuan-tuan punya email lah. Okay. So nama, handphone number. Okay. So masukkan tuan-tuan punya handphone number. Lepas tu tekan next. So bila tekan next, dia akan minta confirmkan password. Okay. So masukkanlah tuan-tuan punya password. So lepas tu confirm. Bila confirm, dia akan hantar verification nombor dekat tuan-tuan punya email. Okay. So tuan-tuan kena key in lah dekat verification punya nombor ni daripada tuan-tuan punya email. Receive tu, masukkan confirm. Bila dah confirm, baru tuan-tuan boleh masuk kita punya apps menggunakan password yang tuan-tuan pakai tadi, yang mula-mula. Bila dah pakai, login. Okay. Okay. Untuk kita punya Wi-Fi module ni, selain daripada boleh menggunakan Wi-Fi, kita juga boleh menggunakan Bluetooth. Okay. Contohlah kita punya rumah tiba-tiba Wi-Fi problem. Okay. So tiba-tiba kita nak control kita punya unit. So macam mana kita buat? Kita pergi main page, kita pilih Bluetooth mode. Tapi Bluetooth mode ni dia tak boleh kontrol jauh-jauh lah. Mungkin dalam 20 meter macam tu, bergantung pada keadaan tuan-tuan punya rumah lah. Kalau tingkat 1, tingkat 2, mungkin susah sikit dia nak dapat sebab dia pakai Bluetooth kan. Tapi kalau Wi-Fi, selagi rumah tuan-tuan ada Wi-Fi online, dekat overseas ke, dekat office ke, boleh kontrol, tak ada masalah. Okay. Okay. So bila tuan-tuan dah login, so dia akan keluar macam ni. First punya page.
So dia akan keluar macam ni lah. So tuan-tuan boleh add unit. Bila add unit, dia akan keluar QR code punya scanner. So tuan-tuan scan QR code yang ada dekat stiker tadilah. Sama ada dekat control module tu ada satu ataupun yang stiker yang kita bagi dalam kotak tu. Okay. So tuan-tuan boleh scan lah kat situ. Bila tuan-tuan dah scan, dia akan keluar macam ni. SSID. So SSID ni adalah tuan-tuan punya wifi kat rumah ataupun kat office. Okay. Contoh kalau Action HU, password dia. Okay. Kalau tuan-tuan punya rumah, pasang kat rumah, so tuan-tuan punya wifi punya address lah. Alamat dia dengan password. Lepas tu connect. So bila connect, dia akan keluar macam ni. So give it a name. So tuan-tuan pasang unit tu kat mana? Living room, ground floor. Okey, ini adalah lokasi unit. Okey. So yang penting sekali, pastikan tuan-tuan punya wifi hanya 2.4 GHz sahaja yang boleh. So sekarang ni kalau ada yang 5 GHz, tak boleh pakai lah. Kena downgrade pergi ke 2.4 sahaja. Okay. So kalau tuan punya rumah tu pakai 5G, so kena downgrade lah pergi 2.4G. Okay. So bila tuan-tuan dah bagi nama lokasi unit, dia akan keluar macam ni lah. Dekat home screen dia. Okay. Dia akan keluar ground floor. Okay. Living room. Okay. So ini adalah edit group name. Okay. Mungkin dalam ground floor tu ada 5-6 biji unit. So tuan-tuan boleh bagi lokasi lah ground floor, unit 1, unit 2, unit 3 sampai unit 6. Okay. So bila dah confirm, so tuan-tuan akan dapat home screen macam ni lah. Okay. Home screen dia macam ni. Okay. Tuan-tuan akan nampak sini on off. Ini adalah lokasi unit. Ni 25 adalah room temperature. Okay. Wifi module ni kita boleh pasang dekat unit inverter ke ataupun unit non-inverter pun boleh. Tak ada masalah. Kalau unit non-inverter, dia akan keluar satu lambang rumah macam ni je. Kalau macam ni adalah indoor punya room temperature 25. Tapi kalau inverter, dia akan keluar lambang dua lambang macam ni. Satu temperature indoor, satu lagi temperature outdoor punya ambient temperature. Sebab inverter ada outdoor sensor untuk sensor ambient temperature. Kalau non-inverter, dia akan keluar macam ni je lah. Satu sensor saja. Okay. Okay. So untuk button on off, okay, macam ni punya button off. Kalau macam ni merah, maksudnya tuan-tuan punya unit dah berfungsi. Kalau kelabu macam ni, dia punya temperature pun kelabu. Waktu dia punya ikon-ikon ni kelabu, maksudnya unit tu dalam keadaan standby. Okay. Wi-Fi module ni kena pastikan tuan-tuan punya unit dalam keadaan standby 24 jam. Baru tuan-tuan boleh kontrol. Okay. Kalau tuan-tuan aircon tu switch heater ke ataupun DOL starter tak on, so tuan-tuan tak boleh kontrol lah sebab dia tak ada supply. Okay. Sebab control module ni dia dapat supply daripada kita punya PC board punya connector lah. Okay. So bila tuan-tuan dah masuk kita punya homepage macam ni, dia akan keluar temperature. Okay. Temperature ni slide atas bawah. Kalau bawah temperature makin sejuk. Atas panas. Tu je. Okay.
So 31 ni adalah room temperature lah. Okey. Sekarang ni kalau 3 ikon ni adalah mode. Okey, bukan fan punya speed. Ini adalah mode. Cool mode, fan mode dengan dry mode. Okey. So kalau tuan-tuan nak tekan fan mode, just tekan je lah fan mode. Okey. Kalau fan speed, ada satu lagi option bawah ni, tuan-tuan slide je atas. Bila tuan-tuan slide atas, dia akan keluar turbo, sleep, quiet, swing, fan mode, fan speed. Okay. Tapi ada certain unit, contoh kalau tuan-tuan pasang dekat unit 11G, okay. Sebab kita punya Wi-Fi model kita dah try dekat unit yang lama macam 11G sebelum 11J atau 11S, Wi-Fi model ni boleh pakai, tak ada masalah. Cuma mungkin kalau 11G tak ada turbo kan, turbo mode tak ada, so ikon turbo ni tak ada lah. Dengan quiet ni tak ada. Tapi unit boleh konsol menggunakan Wi-Fi module. Okay. Certain setting bergantung pada unit. Okay. So untuk tuan-tuan nak share, okay. Contoh macam saya dah scan kan, ataupun tuan-tuan dah scan, lepas tu tuan-tuan nak share dengan you punya family ke, okay. So tuan-tuan boleh tekan button 3 atas ni, klik user, okay, dia akan keluar macam ni, living room. So dia akan keluar button share. So tuan-tuan boleh share dengan tuan-tuan punya ahli keluarga sampai 5 orang. Okay. So tekan yes, dia akan keluar macam ni QR code. So tuan-tuan boleh share, kontrol menggunakan Wi-Fi module ni sampai 5 orang maksimum. Okay. Termasuk tuan 6 orang lah. 1 master, 5 slave. Boleh kontrol 1 unit. Okay. Tapi kena scan dekat kita punya tuan-tuan punya handphone lah. Jangan scan dekat QR code. Stiker QR code tu, kalau tuan-tuan dah scan, tiba-tiba ada orang lagi scan dekat QR code tu, dia akan tendang keluar orang yang pertama tadi. Okay. So kalau nak share, kena share dari kita punya button ni. Okay. Bagi button 3 ni, tekan user, tekan button share. Okay. Dia akan keluar QR code. Okay. So bila tekan QR code ni, baru kita boleh scan. Kongsi dengan kita punya team member ataupun family member. Okay. Okay. So macam mana tiba-tiba kita nak pindah rumah. Kita pindah rumah tapi aircon tu kita tinggalkan kat rumah tu. So kita nak ambil dia punya Wi-Fi module saja. Okay. So sebelum tuan-tuan ambil Wi-Fi module tu, tuan-tuan kena unbind unit. Unbind ni maksud dia kita nak keluarkan unit ni daripada kita punya handphone. Sebab bila kita tak unbind, selagi itulah lokasi unit living room ni akan sentiasa dekat kita punya handphone. Okay. Ataupun kita nak buang lah dia punya status living room ni. Sebab kita dah jual rumah tu. Sekali dengan ikon kita jual. Tapi kita nak ambil balik dia punya Wi-Fi module tu, kita nak pakai balik. So tuan-tuan kena unbind dulu. Okay, so macam nak unbind, tekan button 3 ni, klik user. So dia akan keluar lambang no entry. Okay. Kalau atas ni lambang 3 ni adalah button share, kongsi. Tapi bawah ni no entry, tekan no entry ni dia akan keluar unbind unit. So tekan yes. So bila tekan yes, living room ni so akan hilanglah daripada tuan-tuan punya handphone. So bila dah hilang, baru kita boleh pasang modul tu dekat unit yang baru, baru kita boleh pairing balik.
Okay. Sebab setiap rumah ataupun setiap tempat Wi-Fi punya address tu lain-lain. So bila kita dah pasang tapi kita tak login menggunakan Wi-Fi yang baru, so dia tak boleh login. Okay. Kita kena unbind dulu. So bila kita dah unbind semua, tu tak ada masalah. Okay. Contoh kalau kita nak tukar password, okay, bila kita mungkin kita punya Wi-Fi tu tiba-tiba ada orang hack. So kita nak change password, tekan button 3 ni, so pilih je change Wi-Fi password. So baru kita boleh tukarlah kita punya Wi-Fi punya password tu, tekan connect balik. So bila dah berjaya, dia akan keluar semua gambar hijau macam mula-mula punya screen tadi. Okay. So kalau macam tiba-tiba tuan-tuan pakai, tiba-tiba ada dia tak boleh link. So tuan-tuan kena update lah firmware. Okay, sama ada nak update daripada Play Store ataupun Apple Store ataupun daripada kita punya apps pun ada update firmware. Okay, so kita punya unit ni kita boleh control weekly timer. Ada 7 hari seminggu kita boleh control sama ada nak on ataupun nak off. Okay, 1 minggu 7 hari kita boleh control. Okay, contoh nak control timer on, pilih timer ni, lambang timer, select hari lah, hari apa kita nak, Isnin sampai Jumaat, Isnin sampai Ahad. Okay, so kita tekan on lah, lepas tu set power on, mode, temperature, fan speed, masa on pun boleh. So bila kita dah set, kita save. Okay, itu untuk off timer. Untuk off timer pun sama juga. Okay, so kita boleh control. Okay, kita boleh control power off, masa semualah, lepas tu kita save. Okay, itu saja untuk kita punya Wi-Fi module. Nampak macam susah, tapi bila tuan-tuan dah download kita punya apps, kan, tuan-tuan boleh main lah dekat kita punya apps tu. Senang je sebenarnya. Okay. So kalau untuk tuan-tuan dah pasang ni kan, tiba-tiba tuan-tuan pakai inverter punya unit, ataupun tuan-tuan boleh tengok kita punya power consumption. Okay. Kalau inverter punya unit, boleh tengok power consumption setiap unit tu berapa kilowatt ataupun berapa ringgit kita boleh tengok. Tapi inverter sajalah, kalau nak inverter dia tak ada power consumption. Dia just tulis berapa temperature cut in, berapa temperature cut off ya, temperature. Okay, tapi inverter boleh tengok power consumption. Okay. Nanti orang tanya, kalau Wi-Fi module ni hanya ada pasang dekat unit inverter Ivory saja. Kalau tuan-tuan beli unit Ivory, Accent, so Wi-Fi module ni dah built-in dalam unit. Okay. Tapi kalau macam tuan-tuan nak beli optional, tuan-tuan boleh pergi ke Accent punya branches. Okay. Setiap Accent punya branches, boleh beli lah dekat kita punya Accent punya branches ataupun pergi kat kita punya dealer. Boleh beli dari diorang sana lah. Harga dia bawah dalam 150. Okay. Harga dia dalam 150 ke bawah lah. Tak sampai 200. Okay. So, tapi pastikan kalau nak pakai Wi-Fi module ni, kena pastikan unit dalam keadaan standby mode. Ataupun 24 hours current standby kat unit lah. Baru boleh menggunakan kita punya Wi-Fi module. Kalau tuan-tuan off switch heater ataupun DOL, memang tak boleh pakai lah. Sebab dia tak ada supply. Okay. Tuan-tuan ada soalan nak tanya ke? Sebab kalau ikutkan memang dah habis lah kita Wi-Fi module pairing ni.
Ada soalan tak? Kita punya unit wifi modul ni boleh pakai tak kira Exxon ke, unit Daikin lama pun boleh pakai. Daikin lama keluaran Sungai Buloh boleh masuk. Tapi kena pastikan pakai kita punya Exxon punya apps lah. Okay. Ada soalan nak tanya? Tuan, dia hanya untuk inverter saja kan? Untuk inverter ya? Non-inverter pun boleh. Unit biasa pun boleh, tak ada masalah. Inverter ataupun non-inverter boleh guna. Cuma kalau inverter, boleh tengok power consumption lah. Berapa kilowatt ataupun berapa ringgit kita dah pakai sebulan. Function semua sama. Tapi kalau pakai untuk bukan inverter, power consumption tu tak boleh tengok. Itu je beza dia. Lagi satu kita boleh tengok, kalau inverter satu lagi sini ada tulis temperature untuk outdoor. Kalau ni room temperature untuk indoor. Kalau inverter ada satu lagi lambang sini outdoor punya ambient temperature. Sebab inverter ada sensor dekat outdoor. So dia akan keluar lambang satu lagi lah, outdoor punya ambient temperature. Itu je beza. Yang lain semua sama. Unit cassette, wall mounted, ceiling conceal, ceiling expose boleh pakai. Inverter, non-inverter boleh pakai. Floor standing sahaja tidak boleh pakai. Sebab floor standing punya connector punya display menggunakan connector yang sama kalau nak pakai wifi modul ni. So bila kita nak pakai wifi modul ni, display temperature dekat floor standing tu tak adalah. Sebab dia pakai connector yang sama. Tu je dia punya kelemahan lah kalau floor standing ni. Nak pakai boleh, tapi display dekat temperature semua tu, speed semua tak adalah. Lambang-lambang tu. Tapi boleh pakai untuk wifi modul. Kita boleh control menggunakan wifi modul lah. Itu je lah kelemahan kalau nak pasang dekat floor standing. Boleh guna, tapi lampu-lampu fan speed tu kita tak boleh nampak lah. Itu je. Ada apa soalan lagi? Tuan-tuan ada soalan? Fully function untuk model baru saja? Model lama pun boleh. Setakat ni saya test, rumah saya ada Wamonji. Wamonji maksud dia unit dah 5 tahun ke 6 tahun. Boleh pakai. Sekarang ni kalau Exxon Wamon S kan. Wamon S, Wamon J, Wamon G. Wamon G boleh guna lagi. Tak ada masalah. Wamon F dah tak ada lah. Wamon F dah 10 tahun ataupun 15 tahun dah unit tu. Okay, Wamon G yang paling lama Wamon G lah boleh pakai. Tuan, untuk yang VRV tak boleh lah, yang high power horsepower-nya tak boleh lah kan? Tak boleh lah. Tak boleh Inverter, sampai inverter je lah. Inverter unit biasa saja. Okay, ada apa soalan lagi? Thank you John, thank you. So Jumaat ni saya akan buat satu lagi training berkenaan dengan basic installation AVR. Exxon punya VRV lah. So siapa-siapa berminat boleh masuk dekat kita punya link ni lah. Hari Jumaat nanti start pukul 11 pagi. 6 hari bulan. Okay, nak join Tuan, nak join. Nak join nanti kita akan share link lah. Ataupun kita akan buat Google Form. So kita akan spreadkan dekat
grup WhatsApp lah. Okey, ada apa soalan lagi? So kalau tak ada soalan, saya punya sharing berkenaan WAV4 modul ni berakhir di sinilah. So terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi untuk mendengar saya punya sharing hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Terima kasih tuan.